Kata Al-Isfaraini ni, bahaya yang dimaksudkan sekiranya kita tidak bertawakal kepada Allah ni, bahaya yang dikatakan bahaya tu, kita akan terlepas daripada sesuatu yang lebih besar. Bila kita memutuskan sesuatu perkara dengan kemahuan kita secara pasti, tu bahaya dia, terlepas daripada perkara yang lebih besar. Adapun pendapat yang sebelum tadi tu, kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, kita tidak bertawakal kepada Allah ni, kita tak serah ke dia dalam perkara-perkara yang khusus, iaitu yang harus dan sunat, ada kemungkinan apa yang berlaku pada kita tu perkara yang buruk, perkara yang tak boleh. Sebab kita tidak serah kepada Allah. Itu maksudnya. Baik. Tidakkah pernah anda lihat bahawa sudah berlaku kepada seseorang, contoh Imam Ghazali nak pergi gambaran, berlaku kepada seseorang kesempitan waktu sembahyang. Waktu sembahyang tu sepuh-sepuh dah, kebetulan, sedangkan dia telah qasad menunaikannya. Memang dia qasad nak buat sembahyang tu. Tiba-tiba datang kepadanya satu kebakaran. Waktu sepuh dah tu nak sembahyang, tak ada. Kalau nak sembahyang terlepas waktu, jadi dia pun memang nak sembahyang, ataupun waktu tu memang waktu dia tetapkan untuk sembahyang dah. Tiba-tiba berlaku kebakaran, dan satu peristiwa orang lemah yang melibatkan nyawa orang. Mana yang lebih besar? Menyelamatkan nyawa orang tu lebih besar lagi dalam kisah ni. Atau satu peristiwa orang lemah tenggelam dalam air, orang nak mati lemah, dia tadi nak sembahyang fardu lah, sunat tak ada masalah lah fardu ni. Lepas tu tiba-tiba masa yang sama ada kebakaran yang akan mengakibatkan kematian orang, atau ada orang yang sedang lemah yang akan bawa kepada kehilangan nyawa, tenggelam di dalam air yang dia boleh menyelamatkan, sedangkan dia boleh selamatkan orang tu. Maka ketika itu bekerja menyelamat terlebih utama daripada menghadapi kerja sembahyangnya. Menyelamatkan orang tu adalah lebih besar, menyelamatkan nyawa orang tu lebih besar daripada kerja sembahyang. Jadi kalau dia putuskan secara pasti dia nak sembahyang, dia tinggal hak tu pada hak tu besar lagi, menyelamatkan nyawa orang ni. Dia putus dah, tak kira nak sembahyang juga. Sembahyang, terkata sembahyang tu mati kawan ni. Dalam rukhsah sembahyang ni banyak. Kalau dalam keadaan darurat ni dia boleh qada. Qada diizinkan syarak lah, kerana meninggalkan sesuatu itu dalam tujuan kerana sesuatu yang diharuskan syarak, maka dia ada peluang. Nyawa orang ni dah diterik dah, nyawa orang ni dah diterik dah. Tapi kalau sembahyang tu, maka dia ada rukhsah lain sekiranya ditinggalkan kerana uzur syar'i, kerana selamatkan orang ni, dia boleh qada lepas ada tu. Tu dia boleh buat. Jadi bila dia putuskan benda tu, mati kawan ni. Jadi ada benda yang lebih besar. Maka itu maksud bahaya kata Isfaraini ni, terlepas dia daripada perkara yang lebih besar. Maka kalau begitu, pada kesimpulan katanya, tidak sah menghendaki perkara-perkara harus, sunat dan banyak lagi daripada perkara fardu dengan pasti. Jadi berdasarkan pendapat Isfaraini ni, dia melibatkan tiga perkara. Fardu pun, yang fardu, yang sunat dan yang harus. Tak boleh kita tetapkan sesuatu itu secara pasti menurut pendapat Isfaraini, kerana ada kemungkinan tadi, kemungkinan kita berdepan dengan satu perkara yang lebih besar lagi. Sekiranya kita dah putus sini kau, maka terlepaslah kita daripada perkara yang lebih besar. Dalam kisah tadi tu, mati orang. Mati orang kerana kita buat pilihan tu, tak nak terik balik, menyebabkan kematian orang tu. Itu yang dikatakan bahaya menurut Isfaraini. Ini penjelasan alim ulama. Baru ni timbul isu sikit, panah, dia buat panah.
Bendanya boleh selesai mudah je, tapi perangai jenis perangai. Kita dengar, kita tak faham kat cerita kejang, kita dengar baru faham punca cerita sebenar. Nak ikut ulama ke nak ikut hadis? Padahal tanyalah tuang dia tu apa benda maksud kata-kata muni, kan selesai lalu. Ni kau duk putus alam. Putus situ, putus sini, pening orang. Jadi bila kita dengar, kita fahamlah maksud yang nak disampaikan tu. Maksud yang nak disampaikan tu iaitu bila bertembung antara ikut hadis dengan ikut ulama tu, yang dimaksudkan bukan ikut ulama semata-mata ikut ulama, ikut tafsiran ulama terhadap hadis-hadis Nabi tu. Nabi nikah 9, dah nak ikut ke mana? Nak ikut dah tu. Perbuatan Nabi sunnah. Kalau nak pakai atas nama sunnah lah. Kita nak buat gitu juga ke mana? Nabi puasa wisal, ada kali pernah Nabi buat beberapa hari Nabi tak buka, dah kita nak ikut. Jadi kena tengok. Jadi maksud bahawa itu yang nak disampaikan dalam kalam seperti ini, maksudnya perlu pada ulama dalam memahami dalil-dalil. Sekiranya bertembung dengan satu hadis ni, tiba-tiba ulama beri petua lain, kita kena faham bahawa ulama ni barangkali dia menganalisa banyak hadis lain lagi, lalu dia tetapkan ketetapan yang agak berlawan dengan hadis ni. Jadi yang ditetapkan tu bukan kalang dia, iaitu kefahaman dia terhadap ayat-ayat dan hadis lain lagi. Jadi hak mana kita nak ikut? Kena ikut ulama. Kenapa? Kerana tafsiran huraian dia terhadap hadis. Dalam hadis sahih, kecim diri itu benda boleh. Dah kita nak ikut mana? Kecim diri pada kita tak beradab, tak comel lah. Tapi dalam hadis-hadis begitu. Tapi petua ulama memberi pandangan adabnya tidak seperti itu. Sebab apa? Kena ada huraian dia, pandangan-pandangan lain lagi. Itu maksud. Jadi kalau itu yang dimaksudkan, tak ada masalah lah. Jadi bila kawan ni kata ikut ulama tu bukan semata-mata ikut ulama, ikut tafsiran ulama dalam isu berkait dengan hadis tu. Jadi kalau kita nak pakai semata-mata Nabi khabar gitu, nak pakai gitu, sedangkan perlukan kepada tafsiran, ada hadis lain yang berkait, ada ayat Quran lain yang berkait, ini boleh bawa kesesatan kadang-kadang. Boleh bawa kesesatan. Itu maksud. Tapi nak buat benda gini, kalau tanya tuan dia sendiri kan lebih mudahnya. Apa benda mau maksud ni? Kalau Nabi buat gini, ulama gini, pilih ulama ni, apa benda? Cuba khabar kayak masuk ke mana? Jelas lah. Tapi nak kata apa, perangai jadi mana? Wahai manahkan dia. Wahai perangai. Jadi pening. Kita pun pening kau dengar mula benda, kita tak dengar mana. Dengar-dengar baru faham. Isu ni je. Jadi pening, benda yang tidaklah benda ramai sangat. Tapi sikap kita ni tak nak tanya dulu tu kan cakap tu tafsir apa benda maksud umum ni. Kalau dijelaskan jelas je lah. Tapi kita ni duduk nambung dulu, duduk buat tafsiran ikut kita pula. Jadi cerita lah. Ini menyakit kita hari ni. Bukan menjadi munsif. Munsif ni dia nak tahu betul salah. Bukan jenis tu. Kalau jenis munsif, dia tak akan buat begitu. Dia akan tanya tuan dia dulu, bermaksud apa yang kau nak maksudkan tu. Dia berjelas balik. Kalau dia jelas dah betul cukup, barulah. Barulah. Tapi difahami maksud dia gitu. Wallahualam. Cuma kita nak kabarnya benda begini ni sesam molek lah. Capur dengan bisnes tak banyak. Bisnes. Rupanya jadi bisnes dia ni main YouTube dah. Ada orang nangguk pula situ. Nak kata apa dunia hari ni. Dan berakhir budu kau, dia nak tinggal. Dan boleh budu dia nak tinggal.